Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Breaker Fashion ini tidak perlu diperkenalkan lagi. Rico Rinaldi, empunya butik ini sentiasa mengilhamkan sesuatu yang up to date dan menepati cita rasa pecinta fashion khususnya wanita. Lihat saja pada butik ini, dekorasi dan penataan dalamannya sudah cukup menggambarkan setiap helai yang dihasilkan mempunyai kelasnya tersendiri. Mengenali Miss Universe Malaysia 2020, gadis cantik berusia 25 tahun, Francisca Loh Hong James. Hai, saya Francisca, selebriti muda anda minggu ini. Usahawan jus halia dan jus lemon yang dihasilkan daripada hasil taninya sendiri. Bermula sekadar suka-suka, usahanya membuahkan hasil dan membuka ruang pekerjaan kepada penduduk setempat. Istimewanya jus kami, kedua-dua jus kami ni tak ada langsung bahan campuran, boleh jadikan sebagai minuman harian lah. Keseronokan menanam pokok hijau di dalam rumah menjadi kegilaan ramai. Teknik penjagaan yang betul dapat membantu menghasilkan pokok yang segar dan sihat. Tanaman pokok lidah jin, monstera dan skybird antara yang tular sehingga dijadikan tanaman di dalam rumah yang membawa manfaat kepada pemiliknya. Bila masa PKP, MCO tu, people got nothing to do. Only berkebun that you can do. Jika Rico Rinaldi sentiasa menghasilkan sesuatu yang elegan tetapi tetap nampak ringkas dan menawan, Breaker Fashion ini juga tidak kurang hebatnya. Tidak mahu ketinggalan mengikuti arus fashion semasa, Breaker ini percaya setiap apa yang dihasilkan adalah mengikut kehendak ramai. Siapakah Breaker Fashion pada minggu ini? Yang pastinya Breaker ini memerlukan sokongan ramai untuk mengembangkan lagi kejayaannya hingga ke peringkat antarabangsa. Fashion berunsurkan batik masih mendapat tempat dalam kalangan peminat fashion tradisional di Malaysia. Kain batik yang sering dijadikan sebagai kain atau selendang wanita pada zaman dahulu kala telah melalui zaman permodenan apabila diolah menjadi busana yang lebih eksklusif buat lelaki dan wanita. Timbulnya idea bila kita lihat Malaysia ni kurang expose dengan batik. So kami bincang antara saya dan husband untuk kita ketengahkan semula elemen tradisional batik ni, tetapi dianya boleh dipakai untuk ready to wear, yang boleh pakai untuk seharian. Menggunakan kain batik premium yang berkualiti tinggi dan diimport khas dari luar negara seperti Indonesia merupakan simboli identiti jenama ini. Kebanyakan fabrik yang kami gunakan, kami akan test dulu dia punya keselesaannya dan juga kualiti dia supaya dia sesuai untuk dipakai seharian. So, kebanyakan material tu dia sentiasa selesa dan juga tak kejung, tak keras lah. Selain batik, asikinahmad.com turut menyediakan beberapa variasi rekaannya namun masih mengekalkan ciri-ciri busana tradisional masyarakat Melayu. Kita ada juga gunakan material-material lain selain daripada batik, iaitu material gabungan lace dan pleat juga supaya dia sesuai untuk dipakai pada masa kini lah. Gabungan beberapa jenis jahitan yang bersesuaian diterapkan agar rekaannya masih relevan dengan fashion semasa. Customer-customer kami adalah golongan-golongan wanita berkerjaya yang mereka ingin bergaya tapi dalam masa yang sama menonjolkan diri mereka tetapi tidak juga melupakan ciri-ciri wanita Melayu. Rekaan yang ringkas dengan sentuhan kreatif lagi versatile. Setiap rekaan yang dihasilkan sesuai digayakan sama ada mahu ke pejabat atau majlis-majlis rasmi. Kebanyakan koleksi kita adalah koleksi-koleksi yang minimalis. So dia tidak padat dengan terlalu banyak perincian supaya customer kita selesa untuk menggayakan koleksi kita untuk ke tempat kerja ataupun untuk event-event tertentu. Jadi dia tidak syarat dengan pelbagai perincian dan customer pun merasa confident untuk menggayakan koleksi tersebut. Mereka muda ini lebih gemar untuk menghasilkan rekaan dengan pemilihan warna-warna terang sekaligus membantu menaikkan lagi keyakinan pencinta fashionnya.
Kita punya idea, kita banyak bereksperimen lah untuk hasilkan design yang fresh dan juga unik lain daripada yang lain. Tetapi kita juga tetap tak nak lari daripada identiti asal iaitu tradisional. Sebabnya daripada elemen tradisional ni dia akan lebih menonjolkan ciri-ciri wanita Melayu yang macam kita tahu kan, dia sopan tapi juga dia ada macam kewanitaan macam tu. Mula menghasilkan baju kurung batik sejak tahun 2017, rekaan yang ringkas adalah bonus buat jenama ini untuk mengeluarkan koleksi terbaru tanpa memerlukan jangka masa yang lama. Gantung kepada perincian-perincian yang kita gunakan lah. Jika perincian yang gunakan itu agak susah, jadi dia akan ambil masa lebih lama sikit. Untuk collection yang kita ada, collection yang untuk ready to wear dan juga collection yang ada detailing. So yang ready to wear tu lebih cepat masa yang diambil berbanding collection yang memerlukan detailing sebab dia perlukan perincian. Tidak mahu ketinggalan, asikinahmad.com juga menyediakan koleksi baju sedondon bersama pelitup muka. Meskipun tidak mempunyai latar belakang dunia fashion, apa yang dikecapi hari ini adalah hasil usaha dan titik peluh bersama-sama suami. Bukan mudah untuk kita yang tiada apa-apa base dalam fashion. Saya rasa ada cabaran yang mana daripada rumah, daripada minat. So sehingga kami berjaya menubuhkan brand sendiri. Meskipun masih baru di dalam industri, fashion batik ini masih mempunyai penggemar tersendiri. Bukan sahaja di Malaysia, malah berjaya menebusi pasaran di negara Australia, Singapura dan Brunei. Apakah yang menarik dalam Darinuna minggu ini? Menghadiri majlis dengan SOP tertentu sudah menjadi norma baharu dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sama-sama kita saksikan. Kehadiran cahaya mata melengkapkan kehidupan berumah tangga. Majlis berandam surai berkonsepkan di dalam sebuah taman menzahirkan rasa syukur buat pasangan suami isteri ini meraihkan kelahiran puteri ketiga mereka. Actually, yeah, we discussed with Faizul from Glam Wedding. So he incorporated whatever yang kita orang nak. So he has done, Glam event has done like a good job in doing it lah. Turut berangkat sama Raja Puan Besar Perak Duli Yang Teramat Mulia Raja Nazatul Shima Sultan Idris Shah yang menyerikan lagi majlis. Alhamdulillah majlis hari ini untuk anak perempuan saya, puteri saya yang ketiga, Puteri Sakarira. Kami pada setiap kali when we have our children, kita akan buat majlis berandam surai ni. Dia pun tak tahu apa style dia kena pakai benda-benda macam ni. Itu yang dia pun blur, so tak apa, dia tak menangis, so it's fine. Ya Hudam inni samaituki bismil mubarak. Puteri comel ini juga telah ditahnikkan dengan upacara membelah mulut atau menyuapkan buah kurma sebagai satu sunnah menyempurnakan lagi kehadirannya. She's a very good baby because she was born in December. Lepas tu MCO, duduk kat rumah je. But so far Alhamdulillah she's excited to see people and she likes going out. Baru berusia 9 bulan, nama Puteri Irsa Karirah Datuk Megat di Syariman membawa maksud pelangi dan pandangan yang sejuk. Just nak cakap congratulations to my brother dengan my sister-in-law on the birth of our niece, Puteri Irsa Karirah. Just nak doakan yang dia akan menjadi anak yang soleh, anak yang dengar cakap pada kedua orang tua. I wish her all the best. I wish for her all the best, good health, good studies, and for her to really respect her elders. Untuk Puteri Irsa, Atuk doakan semoga selamat sejahtera hingga ke akhir hayat dan mendapat berkat ilahi Allah Subhanahu Wa Taala. Kehadiran ahli keluarga, sahabat handai serta tetamu kehormat yang lain turut memeriahkan majlis dan mendoakan kesejahteraan mereka sekeluarga.
semoga Irsam menjadi seorang anak yang soleh kepada kedua ibu bapa. Jadi seorang wanita yang be the coolness of your parents' eyes. Aunty Ras nak cakapkan kepada Putri, grow up to become an amazing young lady. Harapan saya untuk ketiga anak saya supaya mereka menjadi anak yang soleh, anak yang berjaya dunia akhirat, anak yang dengar kata ibu bapa. I hope Irsa akan membesar menjadi anak yang soleha and be good to people, be good to her parents as well, and I hope she'll be happy lah. Selesai sudah kami buaikan, sanak dan saudara kami raikan. Setelah kami minta doakan supaya terang anak budiman. Saya Tunku Hanis nak ucapkan congratulations baby yang ketiga. Semoga ada baby lagi lepas ni dan insya-Allah kalau ada rezeki moga-moga dapat baby lelaki pula. Sebab dah 3 perempuan, kalau ada rezeki insya-Allah. Your new Miss Universe Malaysia 2020 is Francisca Luong! Now this means Carissa Chong is our first runner-up. Jelitawan anak kelahiran Kuching, Sarawak, Francisca Luong James telah dinobatkan sebagai Miss Universe Malaysia 2020. Francisca yang baru berusia 25 tahun berjaya menewaskan 17 peserta lain untuk melayakkan dirinya di pentas penuh berprestij itu. Hai, saya Francisca, selebriti muda anda minggu ini. Masih tidak menyangka dengan kemenangan yang dikecapi, gadis keturunan Dayak ini mencipta sejarah apabila menjadi gadis pertama memenangi gelaran Miss Universe Malaysia. I got scouted when I was working at my auntie's shop. So, scouted by a makeup artist. Long story short, Fran berdiri. Lepas tu dia terkejut, tinggi juga you. And then you have this very exotic look. Have you ever thought of joining pageant or modelling? So Fran ketawa lah sebab dulu Fran bukan jenis yang macam, how to say, like girly tau. Fran jenis yang macam boyish as well, like tomboy. So when they approached me, of course I macam terkejut lah. So I said yes to join that local pageant. Berpewatakan lemah lembut dan pemalu, tidak sedikit pun membataskan kemampuan dirinya untuk mencuba pelbagai jenis pertandingan, malah ia memberi sebuah pengalaman yang berharga. So being a PR student pun banyak tolong Fran lah in terms of communication skill. So as I joined Miss Universe Malaysia, I know that the risk that I need to take is because you need to be a spokesperson for your country once you win. So I know that I have to push myself, to speak in front of camera, to be interviewed by you, by people. So it kind of pushed me to the limit, over the limit. Memegang gelaran Ratu Cantik, penjagaan kecantikan dan menjalani aktiviti yang sihat sudah menjadi satu rutin dan keutamaannya. So masa lapang Fran ni jenis suka actually more to like doing my own activity. So Fran suka running, berenang. So Fran jenis yang macam prefer my own time. Masa lapang Fran suka spend time on my own. Fran suka my own me time. Dia yang kini aktif dengan kerja-kerja amal mahu terus membantu wanita daripada pelbagai latar belakang agar mereka turut sama mengecapi kemajuan dan pembangunan negara. Harapan Fran is kita tak akan have to go through another pandemic. 2021 will be a better year. Everyone will stay safe. Everyone will be more precautious of each other. Fran harap that Malaysia will continue to live harmony and peace as always.
Mengusahakan tanaman herba dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat daripadanya menjadi usaha wanita ini untuk memajukan diri. Nur Maisara Syahira, bekas jururawat ini, tidak menyangka jus halia dan lemon yang dihasilkan daripada hasil taniannya sendiri memberi kepuasan berlipat ganda. Di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan. Halia mempunyai rasa pedas dan banyak manfaat. Begitu juga dengan buah lemon yang tidak kurang hebatnya. Mengambil kebaikannya, bekas jururawat Nur Maisara Syahira Muhammad Bistari, 27 tahun, dari Alustar Kedah nekat melepaskan kerjaya utamanya untuk menjadi usahawan. Pada permulaannya, saya sendiri minum sebagai minuman harian saya, dan pada masa itu berat badan saya sangat-sangat banyaklah, besarlah. So, bila saya sendiri yang minum dan orang sekeliling saya nampak perubahan badan saya, jadi di situ tercetusnya saya untuk buat jus ni dalam pasaran. Saya dan suami bercadang untuk ada satu perniagaan khas untuk saya, bagi saya ada pendapatan harian dan bulanan lah. Ladang halia seluas 1.5 ekar yang terletak di Arau Perlis ini mempunyai 11,000 bekas polybag yang menggunakan kaedah tanaman fertigasi. Jangka masa penanaman mengambil masa selama 6 bulan daripada proses pembenihan, dan halia ini boleh dituai hasilnya 2 kali setahun. Tu ladang kami di Perlis lah, pertubuhan peladang. So dekat situ kami akan dapatkan halia betung secara fresh lah. Maksudnya kami akan ambil dalam kuantiti yang banyak untuk kami masak dalam masa seminggu. Okey, tu halia lah. Kalau dari segi lemon dan bahan-bahan lain tu, kami ada pembekal yang membekalkan stok kepada kami lah untuk masak setiap hari dan setiap minggu tu. Halia dan lemon yang sudah dicuci bersih akan dikupas dan dipotong kecil bersama bahan-bahan lain seperti buah apel hijau, asam keping dan juga limau nipis. Satu periuk yang kami guna tu, sukatan untuk satu periuk tu adalah 180 liter, dan kami menggunakan sebanyak 20 kilo halia. Lemon juga dalam 100 biji, asam keping pun dalam 1 kilo, dan selebihnya asam limau tu kita guna sebanyak 2 kilo lebih lah untuk sukatan satu periuk tu. Pengambilan minuman daripada rempah berakar ini secara tidak langsung dapat membantu melancarkan sistem penghadaman, manakala lemon pula kaya dengan kandungan vitamin yang baik untuk kesihatan dalaman. Istimewanya jus kami, kedua-dua jus kami ni tak ada langsung bahan campuran, iaitu gula ke, garam ke, bahan penambah perasa, bahan pewarna, semua tak ada. Jadi semua golongan boleh minum jus kami. Tak ada masalah untuk takut minum ada rasa manis ke, takut ada masalah lain yang berkaitan dengan kesihatan, tak ada masalah. Boleh jadikan sebagai minuman harian lah. Pemprosesan jus halia yang mengambil masa 2 jam ini menghasilkan aroma halia asli yang berkualiti tinggi. Sebagai seorang usahawan wanita, matlamat diletakkan untuk memastikan produk yang dihasilkan diterima ramai. Saya rasa saya kena letak satu target yang besar untuk saya capai, dan setiap hari saya kena buat dan sentiasa buat. Walaupun benda tu gagal, saya tetap kena capai, sebab bagi saya, bila saya dah ada satu target, saya kena cerita dekat orang. Jadi orang tahu bila saya tak dapat, maksudnya saya gagal. Jadi saya kena sentiasa buatlah, walaupun benda tu setahun, 2 tahun, 3 tahun, saya tetap kena buat untuk capai target tu. Sudah hampir 4 tahun mengusahakan perniagaan ini, dia sentiasa menganggap cabaran menghasilkan minuman berasaskan hasil tani adalah bidang yang menguji kemampuan dirinya. Kalau kita memilih untuk berniaga, untuk bisnes, kita kena pekakkan telinga untuk kita buat apa yang kita nak. Maksudnya, kalaupun kita jatuh, kalaupun benda tu tak dapat sambutan, kita tetap kena buat. Sebab berniaga ni bukan setiap hari kita untung, dan bukan semestinya kita berniaga. Kalau kita dah rugi, kita akan terus rugi. Terus bangkit untuk kita usahalah. Bila kita usaha, insya-Allah akan ada hasil. Perjalanan perniagaan yang dilalui mematangkan kehidupan. Daripada sekadar ingin mencuba dan mengetahui khasiat yang ada, ia membawa kepada sebuah pemikiran yang luas untuk menjadikan bidang pertanian sebagai sumber rezeki utama.
Seperti satu hobi baru, bercucuk tanam menjadi kegilaan ramai. Sama ada menanam pokok atau sayur-sayuran, kedua-duanya mempunyai kebaikan tersendiri. Mengikuti trend semasa, menanam pokok di dalam rumah bukan sahaja dapat memberikan aura positif, malah dapat menerikan lagi kediaman. Ada yang sampai sanggup berhabisan ribuan ringgit untuk mendapatkan tanaman kesayangan, memberikan rawatan dan sebagainya. Hobi ini bukan sahaja dapat memberikan keseronokan, malah juga dapat menambah pendapatan sampingan. Tumbuh-tumbuhan hijau anugerah alam yang harus dijaga dan dinikmati. Malah ia juga menjadi kepentingan di dalam kehidupan manusia. Sejak kebelakangan ini, masyarakat mula menggilai pokok perhiasan hijau yang digelar sebagai pokok viral seperti pokok lidah jin, monstera, skybird dan sebagainya. Pakar lanskap dan rekaan Maznah Arifin antara wanita yang cukup sayang pada alam semula jadi. Baginya, pokok hijau bukan sekadar cantik sebagai perhiasan dalam rumah, malah ia mudah dijaga dan diselenggara jika disertakan dengan ilmu dan minat. Bila masa PKP, MCO tu, people got nothing to do. Bila tak ada apa nak buat, so the only thing to do is pergilah kat depan rumah, tengok pokok-pokok dia. Lepas tu, tengoklah pula, only berkebun that you can do, kan? You tak boleh buat apa? Berkebun, masak, berkebun. Pokok ni memberi manfaat, macam-macam manfaat. Manfaat itu, manfaat kesihatan. Sebenarnya betul. The toxic inside kita punya rumah tu nak keluar. Tak ada. Di situlah di mana fungsinya pokok tu datang. Okay? Jadi bila kita letak pokok tu akan nyah toksik. Yeah? And then dia juga memberikan oksigen. Oksigen pada waktu malam pokok memberikan oksigen dan mengambilkan carbon dioxide. So it absorb carbon dioxide. Dia juga absorb carbon dioxide, dia akan buangkan toksik, habuk-habuk, dia akan attract habuk tu dia. So rumah tu akan less habuk. Beberapa elemen perlu diambil kira terlebih dahulu sebelum memulakan aktiviti menghias kediaman dengan pokok-pokok hijau. Cara-cara pemilihan pokok untuk letak dalam rumah macam mana yang sesuai. Okey, pokok ni dia ada pemilihan dia ada beberapa ciri. Satunya daunnya. Daun lebar, daun tirus, daun runcing. Dan keduanya ialah color. Color kan dia macam color. Kalau hijau ada hijau terang, hijau muda, hijau pekat kan. And then dia ada belang-belang, dia ada bercampur kan. Lagi satu ketinggian dia, selain berwarna ketinggian dia juga. So, macam kalau kita katakan warna kita ambil warna dulu. Warna. Kalau kata background dia gelap, warna yang terang, gelap kan. Janganlah pergi pilih pokok yang daun dia gelap macam rafis tu. Rafis kan hijau pekat kan. So, kalau kita gelap, yang gelap pun jadinya tak nampak kan. So, kalau kata gelap, kita pakai money plant. Money plant kan yang tinggi tu, yang daun lebar tu, kita letak money plant. Pilih color-color yang light green, yang yellowish, itu akan menaikkan kawasan tu. Antara tip penjagaan yang dikongsikan adalah dengan menggunakan susu yang sudah basi. Susu basi yang ada di rumah tidak perlu dibuang tetapi boleh dijadikan makanan tambahan atau dipanggil booster kepada pokok kerana mempunyai nutrien yang bagus untuk tumbuhan. Tidak perlu menyiram di dalam kuantiti yang banyak kerana semburan ini mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Baja yang kita boleh buat dalam rumah bukan saja penyedap makanan, dia juga memberi booster pada pokok. Satu sudu besar bersamaan dengan 2 liter air. Kita masukkan dalam bekas 2 liter air, kita goncang-goncang dan kita terus spray. Tak payah simpan, tak payah apa, terus immediately spray. And then you akan tengok dalam seminggu you buat, lama mana kita nak spray. Spray seminggu sekali. Sekali you spray, the next day you tengok pokok akan jadi hijau. Dia seperti macam fotosintesis tu pokok. Macam dia bagikan makanan pada pokok. Barangan kitar semula seperti botol plastik yang dicucuk dengan pin atau jarum juga boleh dijadikan sebagai bekas siraman untuk pokok. Selain itu, kulit telur antara yang banyak memberi kebaikan kepada tumbuhan dalam rumah. Dan selain daripada itu, kita juga boleh gunakan kulit telur. Very high in calcium, potassium kan. So, this kulit telur ni kita hancurkan dia. Dia juga boleh nyahkan ulat gonggok dan juga snail. Siput tu bila dia makan kan dia kan potong, cut dia punya ni kan. And then ulat-ulat pun kalau dia gigit dia akan cut. So kita serbuk dia, kita spray. Jangan kat pokok, kat tanah. Jadi orang ada kat tanah kan.
pada yang di luar sana saya rasa lebih elok gunakan pokok, letaklah tak banyak pun atas meja sebab pokok tu akan berikan ketenangan pada kita selain pada memperbaiki kita punya eyesight. Selain daripada pokok viral, ada juga dalam kalangan masyarakat yang menggilai pokok bonsai sebagai hiasan di dalam dan luar rumah. Namun pokok bonsai ini memerlukan kemahiran dan penjagaan khusus untuk kekal cantik dan kemas. Setiap pokok mempunyai ciri-ciri dan cara penjagaan yang berbeza-beza. Kebanyakan dia kalau letak bonsai dalam rumah, dia letak di living room. Sebab living room dia special sikit lah. So apabila kebanyakan dia letak di living room, kalau di Jepun dia letak dekat living room, dia buat satu backdrop, letak itu lukisan, tapi dia letak satu meja, dia letak di atas meja itu, dia letak mungkin 1 ke 2 minggu, dia akan keluar dan tukar satu pokok baru. Ada orang datang, dia nampak rumah dia unik sikit. Kini para penggemar bonsai semakin kreatif dengan penjagaan pokok bonsai mereka. Ada yang menggunakan peralatan khas untuk membaja pokok bonsai ini. Kalau sudah beli, dia biasanya kalau boleh mereka akan angkat balik untuk buat servis lah. Sebab macam dia tak seperti bela ikan atau hobi lain. Ini kena ada profesional punya komen lah. Kena macam tak sama punya pokok, dia baja pun tak sama. Air kurang ke banyak ke pun tak sama. Pembentukan pokok bonsai juga memerlukan kemahiran dan penggunaan wayar yang sesuai agar pokok ini dapat membesar dengan bentuk yang diinginkan. Kalau orang sudah beli bonsai letak dalam rumah, jangan letak di tepi saja, tak jaga dia. Mungkin jaga balik atau buat dia cantik, lepas tu take care dia lebih sikit lah. Jangan letak di tepi saja. Tidak dinafikan membentuk bonsai memerlukan kesabaran tinggi kerana pokok ini perlu dibelai hampir setiap hari. Individu perlu peka dengan cuaca dan suhu sekeliling agar bonsai dapat membesar dengan rimbun daun hijau yang cantik. Hana Izwati Abu Bakar, ibu kepada 2 cahaya mata ini, mula menjinakkan diri di dalam perniagaan menjual pokok viral ketika negara sedang berdepan dengan situasi pandemik COVID-19. Bisnes ni kita bermula masa MCO dulu, di mana kita orang dah start work from home. So kita orang macam banyak tulang masa dekor rumah, kemas-kemas laman. So then at the time tu macam dah start minat dengan all this viral punya tumbuhan. Menurut Hana, penjagaan pokok di dalam rumah biasanya tidak memerlukan kadar pencahayaan yang banyak atau secara langsung, tetapi memadai dengan siraman air yang secukupnya. Best seller ni dia bermusim tau. Macam dulu kita start dengan snake plant. Dia akan bermusim. Semua bunga-bunga dia bermusim. Dia ada satu masa snake plant dan terusnya dia akan ongoing season-season lain. Mereka yang berminat juga harus tahu teknik penjagaan dan tidak membeli tumbuhan sembarangan tanpa mengetahui kawasan yang ingin dihias bagi mengekalkan kesihatan pokok tersebut. Satu dia untuk kita bagi kesihatan diri, kita boleh workout. Kita tak perlu nak workout macam exercise semua. So dekat rumah kita kemaskan pokok semua pun kita still boleh berpeluh. At the same time kita disiplin. Meaning that kita jaga bunga kita nak dia cantik. Untuk orang yang baru nak belajar, boleh try dengan bunga yang senang nak jaga dulu. Banyak website mereka boleh join in dan diajar macam mana nak jaga penanaman mereka. Siapa sangka perniagaan yang dilakukan hanya atas talian ini kini sentiasa mendapat permintaan ramai. Nabihah Muhammad Hamdan antara yang tidak mahu ketinggalan dengan tanaman viral. Minat dengan pokok ni time PKP lah. Memang time tu tengok dekat internet semua memang banyak sangat orang buat
dekor dekat rumah. Saya beli untuk indoor plant lah sebab saya suka dekor rumah saya. Macam rumah saya ada banyak corner-corner yang nak nampakkan dia lebih cantik sebab rumah saya ni ramai orang datang. Jadi kita kena nampakkan rumah kita tu pleasant kan. Minatnya dalam penjagaan pokok hijau ini semakin mendalam. Banyak ilmu dan tip penjagaan pokok hijau yang sudah dipelajari. Hobi ini bukan tertumpu kepada golongan berusia sahaja, namun golongan sebayanya juga suka dengan persekitaran yang menghijau. Saya pun seorang pemuzik. Jadi saya suka main dekat luar sebab dia macam suasana tu positif. Lepas kita buat benda positif, dia lagi positif gitu. Macam tu. Hobi dan minat harus seiring bagi menghasilkan tanaman hijau yang bukan sahaja cantik tetapi membawa kebaikan bersama. Tempoh PKPP ini juga mungkin ramai yang terjejas, terutama daripada segi ekonomi dan juga emosi. Justru itu, banyak perkara menarik boleh dilakukan bagi menjana pendapatan selain membantu mengisi masa lapang. Memiliki sepasang mata yang cantik dan sihat dapat memberikan tahap keyakinan yang tinggi buat sesiapa sahaja. Namun masalah seperti lingkaran gelap dan kedutan antara yang merunsingkan wanita. Okey, masalah ni sebenarnya semua orang boleh dapat, terutamanya ini kerana masalah penuaan, aging ya. So kita akan age seawal umur 20 tahun. Ada yang nampak lebih tua lebih awal ataupun ada yang nampak lebih tua lambat sikit. So ini bergantung pada genetik. Tapi kalau kita lihat kulit di sekitar mata tu sebenarnya dia lebih nipis daripada kulit bahagian muka lain. So ini akan menyebabkan tanda-tanda penuaan awal akan timbul di bahagian mata dulu. Penggunaan krim kebas akan disapu di sekitar kawasan mata dan biarkan selama 45 minit sebelum memulakan rawatan laser. Ini bagi mengelakkan rasa pedih ketika menjalani rawatan. Ditubuhkan sejak tahun 2015, Toscana Mediclinic menawarkan rawatan dengan penggunaan teknologi terbaru. Kalau kita lihat rawatan untuk eye lift, sebenarnya ada macam-macam jenis untuk eye lift seperti injeksi filler di bawah mata ataupun laser lain seperti fractional CO2 laser memang sudah lama ada di pasaran. Tetapi dengan menggunakan teknologi baru ni, mesin yang dipanggil Photona laser, ia mempunyai dua teknologi yang berbeza iaitu erbium YAG laser dan ND-YAG laser. Rawatan laser selama 20 minit ini dapat membantu menegangkan kulit di sekitar mata tanpa memerlukan suntikan dan pembedahan. Rawatan ini sebenarnya dia baik untuk menghilangkan ataupun mengurangkan kedutan ataupun garisan di bawah mata, mengurangkan kantung di bawah mata ataupun dipanggil sebagai eye bag. Ia juga dapat mencerahkan bahagian bawah mata atau sekitar mata dan ia menganjalkan kulit sekitar mata. Selain memerlukan tidur yang cukup dan penggunaan produk mata yang bersesuaian, wanita juga perlu memastikan kulit wajah mereka bebas daripada sisa solekan terutama ketika mencuci. Krim untuk mata sangat diperlukan. Dia ada jual macam-macam jenis krim untuk dioleskan di bahagian mata. Ketika kita sapu krim itu, kita harus urut bahagian mata sekurang-kurangnya dalam 20 kali ikut lingkaran mata 2 kali sehari. So ini dapat meningkatkan sirkulasi di bawah mata dan dapat mencegah kedutan-kedutan halus di bawah mata. Rawatan mata ini perlu dilakukan sebulan sekali selama 4 bulan dan perubahannya dapat dilihat sebanyak 20 hingga 25% untuk setiap sesi. Setelah buat rawatan laser, dia akan nampak lebih merah sikit dekat bahagian mata. Dia akan menstimulasikan kolagen secara semula jadi. So, ia akan makan waktu dalam 2 minggu. Setelah 2 minggu baru dapat lihat perubahan. Penjagaan yang rapi dengan teknik rawatan yang betul mampu membuat mata lebih segar dan bertenaga sekaligus menaikkan lagi seri wajah. Takdir ilahi tiada siapa mampu menidakkannya. Nur Ashikin Yaakob, 30 tahun, kehilangan suami akibat kemalangan jalan raya ketika dia sedang berpantang anak keempat mereka.
kawan arwah daripada Pahang call, dia bagi tahu suruh sabar, suruh istighfar. Tanya dia kenapa. Dia cakap suami akak dah meninggal. Masa tu akak tak boleh nak terima lah. Sebab akak rasa dia baru je keluar macam benda mengejut kan. Akak pun baru orang kata keluar hospital baru jumpa dia sekejap. Balik rumah pun dia tidur. Jadi macam yalah, tak ada hala tuju. Bila tahu je tak tahu nak ke mana. Keluar masuk rumah macam nak pergi cari dia. Tapi tak boleh nak pergi sebab akak tak pandai drive. Lepas tu motor pun arwah bawa. Akak pun baru 5 hari dalam pantang. Hanya seorang suri rumah, dia tidak lagi mempunyai tunjang yang memberi sumber kewangan kepada keluarga. Namun hidup perlu diteruskan demi anak-anak, penyambung kasih sayang. Masa nak bersalin dulu pun sebelum bersalin dah 4 hari dalam wad, jadi tak jumpa dengan dia. Bila keluar wad dapat jumpa sekejap je. Lepas tu dia balik pun sekejap je dapat jumpa, lepas tu dia meninggal. Jadi macam yalah, dalam pantang kan. Jadi macam tak boleh nak terima lah. Tapi sekarang orang kata nak tak nak kena terima lah, kena reda kan. Tidak pernah mengeluh, malah wanita ini cekal berusaha untuk membesarkan keempat-empat orang anaknya dengan bekerja sendiri. Atas ihsan sebuah badan NGO, kini mereka sekeluarga dapat menumpang teduh di rumah baru berhampiran rumah sewa lamanya di Rantau Panjang, Kelang, Selangor. Akak selalu cakap dengan dia, sekarang papa dah tak ada, jadi abang kena tolong mama jaga adik-adik. Lepas tu abang kena jaga adik-adik. Jadi macam diorang ni selalu bergaduh, biasalah lelaki kan. Akak selalu pesan kat dia orang, jangan gaduh, sayang adik. Sebab sekarang abang dengan abang long semua dah tak ada papa. Jadi mama yang kena uruskan semua. Hati ibu mana yang tidak luluh. Hampir setiap hari anak-anaknya, Muhammad Adam Muhammad Zamzuri 6 tahun, Muhammad Amar Darwish 4 tahun, Muhammad Amsyar Rizki 2 tahun dan Muhammad Aish Zafran yang baru berusia 3 bulan ini bertanyakan tentang ayah kesayangan mereka yang telah pergi menghadap Ilahi. Dua ni dia macam tunggu-tunggu arwah ni balik. Jadi macam orang kata kena banyak sabar dengan dia. Dia banyak memberontak sikitlah. Tapi slow-slow lah ajar dia. Dia pun sekarang dia cakap dia datang, mama papa dekat syurga kan. Bila papa dekat syurga, abang kena elok-elok, kena perangai baik. Okey. Dia yang kini bekerja sebagai ejen bagi sebuah produk kecantikan, akui ada ketikanya tidak mempunyai wang yang mencukupi kerana hasil jualan bergantung kepada permintaan pelanggan. Setiap insan itu lain ujiannya. Dia tidak mahu berterusan mengeluh, malah sentiasa bersyukur dengan apa yang dilalui ini. Sebagai seorang ibu dan menggalas tugas sebagai seorang bapa, menjadikan dia kuat di dalam membesarkan anak-anak. Terima kasih kepada Perika Fashion Tanah Air ini kerana sudi menerima kunjungan kami. Semoga setiap hari ada saja ilham segar untuk mereka busana menepati citarasa pecinta fashion bukan saja tempatan malah di luar negara. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami TV3 Nona dan jika anda ada apa saja pendapat atau komen, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Wanita, inspirasi semua, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Mira Fuzah. Assalamualaikum. Warga